Bismillahirrahmanirrahim. Saudara juru acara Datuk Nizam, seterusnya para intelek Melayu, profesor-profesor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berterima kasih kerana diberi peluang untuk bersama-sama dengan kumpulan ini. Kumpulan yang tidak yang mewakili banyak peringkat, banyak segmen daripada orang Melayu yang berkumpul kerana ada kesedaran di masa-masa yang lewat ini. Kita dapati orang Melayu sering mengadakan forum dan ceramah dan sebagainya kerana mereka sudah sedar bahawa kedudukan mereka itu tidak menyenangkan mereka. Sudah tentu yang boleh lihat ke depan, mereka tahu masa depan kita juga tidak terjamin di negara kita sendiri. Sebab itu kita adakan forum dan kita bincang dan kita bincang dan kita bincang. Tetapi yang penting bukan perbincangan saja. Perbincangan perlu untuk menentukan matlamat kita. Tetapi apa yang kita lakukan lebih berkesan daripada apa yang kita perkatakan. Pendapat saya memang tidak disenangi oleh ramai orang. Saya berpendapat bahawa tak ada untungnya kita menyalahkan orang kerana mereka tidak akan betulkan diri mereka supaya kita dapat kesenangan. Kita berjaya dalam perjuangan kita. Lebih utama ialah menentukan di mana kita salah kerana kita berkuasa ke atas diri kita. Dan kita boleh betulkan diri kita lebih mudah daripada memperbetulkan diri orang lain. Itu pendirian saya. Umpamanya kalau dikatakan orang Melayu kurang bertekun, saya sendiri kena tanya kepada diri saya sama ada saya berusaha ataupun tidak. Jadi tak tahulah apa pendapat orang lain, tapi pendapat saya ialah saya telah cuba berusaha sedaya upaya sehingga ke umur yang lewat ini pun saya masih berterusan dengan usaha untuk membetulkan sesuatu yang menyebabkan kita menghadapi banyak masalah. Jadi yang penting ialah apa yang kita kenal pasti sebagai kesalahan kita, kelemahan kita dan bagaimana kita dapat betulkan kesalahan ini, dan saya yakin kita akan lebih berjaya membetulkan diri kita daripada membetulkan pihak lain. Kita dapati umpamanya kita mengadakan satu kongres maruah orang Melayu. Tetapi kongres itu saya diberi peluang juga bercakap. Saya tarik perhatian kepada diri kita sendiri. Tetapi ramai yang lebih utamakan apa yang perlu dilakukan oleh pihak lain. Umpamanya untuk kemajuan orang Melayu, maka kita nak supaya sekolah-sekolah Cina, sekolah bahasa Cina dihapuskan di Malaysia sekurang-kurangnya. Untuk melakukan itu bukanlah satu perkara yang mudah. Tetapi kalau kita tanya diri kita di mana kita salah, saya yakin kita lebih mudah memperbetulkan kesalahan kita. Jadi pendapat saya itu tidaklah diterima dengan baik kerana saya tumpukan kepada diri kita dan bukan kepada orang lain. Kita sedar bahawa orang Melayu tak kurang daripada segi kebolehan mereka, akal fikiran mereka. Mereka bijak, mereka boleh buat apa saja yang ditugaskan kepada mereka. Tetapi soalnya apakah mereka mau buat ataupun tidak. Kalaupun mereka menjadi satu genius,
tetapi dia tak buat apa-apa, tak gunakan fikiran mereka, maka tak ada satu pun yang boleh dicapai oleh mereka. Sebaliknya, orang yang kurang cekap tetapi berusaha, mereka akan lakukan sesuatu. Saya minta maaf nak cerita sikit pasal diri saya. Saya bila pergi belajar perubatan di Singapura, saya adalah antara yang lemah sekali daripada segi kelulusan dalam peperiksaan Cambridge. Saya dapat cuma 3 distinction saja. Yang lain mereka dapat 6, 7, 8 distinction. Jelas bahawa saya kurang cekap seperti mereka. Sekurang-kurangnya apabila diukur melalui peperiksaan. Jadi oleh kerana saya lemah, saya berpendapat bahawa saya perlu atasi kelemahan saya. Sebab itu semasa di universiti, semasa belajar, saya lebih tekun daripada orang lain. Saya biasa cerita, saya membaca buku teks 10 kali. Bila kita baca 10 kali ataupun lebih, kita akan nampak buku itu dalam kepala kita. Nampak, betul-betul nampak. Kita mungkin tak percaya ini, tapi kalau kita fikir, kita kenal kawan kita. Kenapa kita kenal kawan kita? Kerana kita jumpa dia berkali-kali dan kita tahu muka dia, rupa dia, tubuh badan dia, cara dia berjalan, cara suara dia, cara dia bercakap. Kita kenal semua itu. Bukan kita sengaja nak ingat benda itu, tetapi entah macam mana dia terlekat di dalam kepala kita, ataupun kadang-kadang kita fikir kepada hati kita, tapi yang memikir ialah otak kita. Jadi bila kita buat sesuatu berkali-kali, naluri manusia ialah apabila sesuatu itu dibuat berkali-kali, dia akan dapat menguasai apa juga yang dilakukan olehnya. Sebab itu apabila saya dapati saya adalah antara penuntut yang lemah, saya terpaksa lebih tekun membaca daripada yang dapat 6, 7, 8A itu. Dan saya dapati bahawa saya sampai kepada tahap yang mana bila terdapat soalan dalam peperiksaan, saya nampak muka surat dalam buku, gambar dalam buku dan deskripsi yang terdapat dalam buku. Bukan saya hafal benda itu, tidak. Tapi semata-mata kerana saya membaca banyak kali. Jadi ini membolehkan saya lulus peperiksaan. Bahkan ada dalam satu subjek fizik, saya dapat kelulusan yang terbaik. Walaupun saya adalah penuntut yang lemah. Bukan kerana lain, saya fikir kerana saya bertekun belajar. Tapi kalau kita dapati perkara itu susah dan kita tak usah, maka kita tidak akan dapat kecekapan. Jadi orang Melayu mempunyai kebolehan. Mereka sama pandai, sama cekap, sama daripada segi kerja-kerja semua sama dengan orang lain. Tetapi kalau sama pun mereka tidak mau guna kebolehan mereka, maka mereka akan ketinggalan. Pepatah Inggeris berkata, kita boleh bawa kuda ke air, tapi sama ada kuda itu akan minum air ataupun tidak, itu terpulang kepada kuda. Itu kudalah. Tapi orang manusia pun macam itu juga. Kita bagi peluang, tapi dia tak nak guna peluang. Itu yang jadi masalah kepada kita. Sebaliknya, kalau kita bertekun, walaupun kita lemah daripada segi kebolehan kita, tetapi kerana kita usaha berkali-kali, bertalu-talu,
Tak dapat tidak kita akan menguasai apa juga ilmu, apa juga kecekapan. Umpamanya kalau kita mengukir kayu, pada mulanya tak cantik. Tapi apabila sudah sampai 5, 6, 10 kali, ukiran kita tetap akan jadi lebih baik daripada permulaan. Itulah pendapat saya, dan sebab itu saya bekerja lebih kuat sikit daripada kebanyakan orang lain. Dan saya yakin siapa saja boleh kuasai ilmu ataupun kecekapan dengan membuat sesuatu itu berkali-kali, dan dia akan menguasai. Yang kita dapati ialah keengganan mengguna satu kebolehan yang ada kepada kita. Kita tak nak buat. Kita bagi alasan lah, kita tak nak buat pasal itu, pasal ini. Tapi kalau tak buat, kita tak boleh. Tak boleh capai apa-apa pun. Jadi inilah masalah besar yang kita hadapi. Kita wujudkan peluang, peluang itu tidak diguna. Kita wujudkan bermacam-macam dasar, dasar itu tidak diteruskan. Dan banyak lagi lah yang kita lakukan untuk memajukan orang Melayu, tetapi mereka tidak sambut dengan baik. Apabila saya sebut perkara ini, ramai yang marah kepada saya. Tetapi tak apalah, nak marah boleh marahlah. Tetapi saya nak cakap yang benar. Kerana saya dapati bahawa dalam pengalaman saya, apabila kita wujud peluang untuk orang Melayu, mereka tak guna peluang itu. Kita bagi kontrak, jual kontrak. Bagi AP, jual AP. Bagi lesen, jual lesen. Takkan kita boleh berjaya kalau kita buat demikian. Sebab itu saya kata kesalahan ada pada kita. Dan kita betulkan kesalahan kita, kita akan berjaya. Tetapi kalau kita marah kepada orang lain, mereka membuat itu, membuat ini, menyekat itu, menyekat ini, mereka mengada kartel dan sebagainya, kita tak dapat betulkan mereka. Mereka tidak akan betulkan diri mereka untuk menjayakan kita. Tak logik. Tak logik sama sekali pemikiran yang semacam itu. Jadi saya punya pendapat ini diketahui oleh ramai dari kita kerana saya selalunya mengulangi masalah ini. Sebab itu saya fikir tak payahlah saya bagi ucapan panjang-panjang. Lebih baik lagi kalau saya jawab soalan daripada floor ini dalam round table yang empat sagi ini, saya akan cuba jawab kalau boleh lah. Itu sajalah yang saya nak perkatakan sekarang, dan saya menunggu untuk mendengar soalan-soalan, dan saya minta supaya kalau boleh tumpukan kepada satu tajuk saja. Janganlah buat soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga. Saya ni orang Melayu. Orang Melayu mudah lupa. Tambah pula orang Melayu yang umur 97 tahun lagi mudah lupa. Jadi kalau tanya one question at a time, saya mungkin boleh jawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Dr. Mahathir atas ulasan dan juga permulaan bicara. Seperti yang kita janjikan, saya minta petugas-petugas bersedia untuk mic di setiap kawasan, dan mungkin kita boleh mulakan dulu soalan yang pertama daripada hadirin. Boleh angkat tangan dan petugas berikan mic. Dipersilakan nama, daripada mana dan soalan. Silakan. Terima kasih Tuan. Saya nama Abdul Wahab Cik Mat. Saya daripada Gerakan Kiam. Jadi saya nak bertanya, bila saya dengar Tuan tadi, interpretasi saya ialah dari segi pendidikan Tuan, interpretasi saya ucapan Tuan tadi, kita tak perlu tutup sekolah
vernacular. Tapi kita kena improve sekolah kebangsaan. Jadi ramai orang Melayu berpendapat bahawa perlu ditutup. Tapi bila saya dengar ucapan Tun, tak perlu. Tapi kita kena perbaiki persekolahan kebangsaan kita. Jadi mungkin masalah dia ialah peruntukan kewangan agaknya. Untuk kita terus memajukan sekolah kita supaya lebih maju, lebih baik, lebih prestasi tinggi. Ramai daripada sekolah kebangsaan boleh pergi Harvard, Oxford, Cambridge. Jadi mungkin orang Cina, orang India akan hantar ke sekolah kebangsaan. Terima kasih Tun. Itu pandangan saya. Minta Tun ulas. Terima kasih. Terima kasih. Kita boleh tutup sekolah Cina, tapi sekolah kita tak baik. Kalau masih tak baik, kita masih di tahap itu. Mereka ada cara-cara mereka meneruskan pelajaran mereka dalam bahasa mereka. Sekarang ini mereka boleh ke negara Cina, belajar di sana. Jadi kalau kita tutup, tak bermakna bahawa mereka sudah kalah dengan kita. Yang akan memenangi kita ialah, memberi kemenangan kepada kita ialah memperbaiki sistem pelajaran kita. Sistem pelajaran ini bertukar mengikut masa, mengikut iklim dikelilingi kita. Kalau kita tidak respon terhadap apa yang bertukar, kita akan ketinggalan. Umpamanya sekarang ini zaman IT, zaman teknologi moden, zaman komunikasi yang terbaik. Ini semua menukar iklim di sekeliling kita. Tetapi kita tak guna sistem dan teknologi baru ini. Kita dengan cara yang lama, iaitu kita mengajar dalam darjah dengan guru mengajar. Bila guru mengajar, kita percaya semua guru lulus dan berhak untuk mengajar. Tetapi manusia begitu, iaitu ada yang baik, ada yang kurang baik. Apabila kita dapat guru yang baik, maka murid dapat banyak nikmat, banyak kejayaan. Tetapi kalau kita dapati guru yang tidak baik, maka murid akan jadi mangsa. Sebaliknya di zaman ini, kita boleh guna pengajaran itu dibuat oleh guru yang pakar, yang direkod dalam elektronik dan dimainkan depan tiap-tiap satu bilik darjah. Guru darjah cuma memandu ataupun menolong bila ada perkara yang tak difahami. Dengan itu, guru yang terbaik di Malaysia ini akan mengajar seluruh darjah-darjah di Malaysia. Jadi semuanya dapat pelajaran yang sama. Tak ada yang kurang, tak ada yang lebih, tapi yang sama dibuat oleh orang yang terbaik. Tapi kita tak nak guna. Bila dicadang kepada kementerian supaya ditukar cara mengajar, mereka tidak terima. Mereka nak cara lama juga. Itu menunjuk bahawa sistem pelajaran kita itu tidak mengambil manfaat daripada kemajuan teknologi. Itu satu. Dan kita dulu, di zaman British dulu, tidak ada kelas agama. Bila kita merdeka, kita perkenalkan kelas agama. Dan kita anggap kelas agama ini adalah untuk mereka yang tak ada kerja. Yang lulus mungkin di universiti juga, tapi kebanyakan daripada mereka memilih pengajaran ini kerana tidak ada bidang lain yang mereka dapat memasuki. Jadi mereka mengajar mengikut fahaman mereka. Dan tumpuan mereka ialah berkenaan dengan akhirat. Walaupun dalam Islam kita ada bahagian kita di dunia ini, tetapi tumpuan mereka adalah kepada akhirat, dan mereka memberitahu kepada murid
orang Islam akan dapat nikmat mereka di akhirat. Di dunia ini untuk orang kafir. Baru ni saya diberitahu oleh seorang murid, inilah yang diajar di sekolah. Jadi mereka tidak tahu bagaimana menangani kehidupan mereka. Sedangkan dalam Islam, kehidupan orang Islam itu sudah pun diberi dengan cukup terang cara-caranya. Kita tahu dengan ad-din, cara hidup orang Islam. Kalau itu kita turut, kita akan berjaya. Tetapi kebanyakan daripada kita mengedepikan ajaran agama Islam kerana tak diajar dalam sekolah. Jadi pelajaran agama itu juga perlu dibetulkan. Selain daripada itu, kita nak supaya orang yang dapat ilmu itu menggunakan ilmu itu dengan baik. Kerana ilmu boleh digunakan dengan cara tidak baik juga. Tapi kalau tidak ada pembentukan karakter di kalangan anak-anak kita supaya mereka mengutamakan yang baik dan menolak yang buruk, maka apabila mereka dewasa, mereka akan salah guna ilmu yang ada pada mereka. Jadi saya berpendapat bahawa perkara-perkara ini perlu diberi tumpuan oleh kita. Ialah di sekolah Cina, sekolah Tamil ke apa itu, apa mereka lakukan bukan boleh menolong kejayaan kita. Kita tak boleh menolong. Kalau mereka tak ada pun kita tak berjaya. Kalau mereka ada pun kita tak berjaya. Kita determine priority. Apa yang didahulukan, apa yang dibuat kemudian. Jadi priority kita ialah memperbaiki sistem pelajaran kita di kalangan national school, di dalam national school. Soal adanya ataupun tidak adanya sekolah Cina dan lain-lain, itu bukan priority kita. Cuma dia akan menimbulkan macam-macam masalah politik dan sebagainya. Sebaliknya kalau kita tumpu kepada memperbaiki sistem pelajaran sekolah kebangsaan, saya yakin dengan cara yang saya sebutkan tadi, kita akan keluarkan penuntut yang bukan saja berilmu, tetapi tahu cara-cara menggunakan ilmu. Itulah pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, saya sini tuan. Ridwan T daripada Niza dan juga Perkim. Salam pertama. Dia cakap bahawa lompat parti itu dibenarkan untuk menyelamatkan kerajaan. Dan dalam demokrasi pun dia tidak melarang untuk melompat parti. Persoalannya apakah pejuang akan menyokong akta lompat parti yang akan dibentangkan pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua boleh tuan? Ya. Okey, satu saya dulu. Nanti kalau ada peluang dapat soalan lagi. Mungkin tuan nak jawab terus atau nak tunggu soalan lain? Ya, jawab. Silakan. Ya. Dalam sistem demokrasi ini, rakyat memilih kerajaan. Memilih kerajaan yang menepati kehendak mereka. Tetapi apabila kerajaan yang dipilih oleh rakyat dijatuhkan oleh yang tak dipilih, maka kehendak rakyat terbatal. Mereka tidak capai matlamat mereka dan ini tidak demokratik. Demokratik bermakna majoriti yang pilih itulah orangnya yang akan jadi kerajaan. Apabila kita pilih sebuah gabungan untuk menjadi kerajaan, tiba-tiba ada usaha yang untuk memindah ahli-ahli dalam gabungan yang menang itu kepada gabungan yang kalah. Gabungan yang kalah mendapat majoriti dan jadi kerajaan. Dan ini bertentangan dengan kehendak rakyat. Kerana mereka memberi sokongan dengan kepercayaan bahawa orang ini akan tunaikan janji mereka semasa pilihan raya umpamanya. Sebab itu kita tidak suka kepada
lompat-melompat ini kerana dia boleh menidakkan hak rakyat untuk pilih kerajaan. Tetapi kadang-kadang ada keperluan pihak tertentu lompat juga. Umpamanya sekarang ini kita di kebanyakan negara-negara demokratik, mereka mempunyai cuma 2 buah parti saja. Dengan itu, satu parti boleh menang, satu parti boleh kalah. Tetapi apabila kita ada 5-6 parti, tak ada satu pun parti yang boleh dapat cukup bilang untuk diri kerajaan. Mereka mungkin dapat 30% ataupun 20%. Dalam keadaan itu, kita boleh tentukan kerajaan ditubuh kalau ada gabungan antara parti. Jadi kalau parti memilih untuk join bersama dengan parti yang lain supaya dapat bilangan yang cukup, itu bukan lompat. Kerana ini keputusan parti, bukan keputusan individu kerana duit. Itu boleh dibenang. Jadi itulah pendirian pejuang umpamanya, iaitu kita tidak bersetuju dengan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat tiba-tiba meninggal partinya untuk dapat setempat dalam parti yang lain. Dan dorongan mereka ialah jawatan, gaji dan bukan khidmat untuk rakyat. Itu kita tolak. Ada banyaklah cara-cara yang perlu kita tentukan. Kalau ahli itu disingkir daripada parti, expel from the party, apakah itu juga akan menyebabkan dia hilang kursi? Tetapi bukan pilihan dia. Parti dia expel dia. Jadi bila parti dia buang dia, maka dia tidak hilang kursi. Itu juga harus diambil kira. Karena kalau dia diberi pilihan, dia akan kekal dengan parti yang mana dia sokong semasa pilihan raya. Tetapi ini pihak parti kerana sebab-sebab tertentu mengeluarkan dia daripada parti. Jadi kalau dia keluar daripada parti, ini bukan pilihannya. Sebab itu dia masih kekal sebagai wakil rakyat dan dia berhak untuk menjadi wakil rakyat bebas ataupun menyertai parti-parti yang lain. Dan banyak lagi lah yang dimasukkan dalam undang-undang baru ini guna untuk mengelak daripada wakil rakyat yang dipilih menidakkan pilihan yang dibuat oleh rakyat. Dengan kerana mereka lompat. Okey. Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tun, saya Zaini Zainuddin daripada UKM Lestari Fellow, dan saya juga pernah invite Tun dulu di program memperkasakan Melayu di Equestrian Club di Terengganu masa era Pak Lahar. Saya nak tanya pandangan Tun, tapi sebelum tu saya rasa topik untuk satu sekolah awasan saya rasa sangat penting untuk kita nak lentur buluh biar dari rebung. Saya rasa banyak kita punya masalah sekarang berpunca daripada kecil kita tak bersama kan. Jadi saya punya pandangan kita kena ada strong will untuk politik semua realm, kena make sure sekolah national school tu realisasikan. Maknanya sekolah wawasan. Jadi katalah kita bagi time frame 5 tahun, make sure dalam 5 tahun tu in next 5 years kita tutup semua sekolah lain sebab sekolah bahasa Cina dengan India dia tak ada dalam kita punya constitution. Semasa zaman British saja kita allow untuk anak-anak mereka pergi ke sekolah yang berbahasa mereka. Sekarang kita kena buat satu strong will, kita buat satu sekolah saja national. Jadi bagi 5 tahun perkasakan sekolah wawasan. Make sure kalau ada bahasa Cina, bahasa India semua kita allow
Tapi semua dalam satu sekolah. Lepas tu kita give all the resources to sekolah wawasan. Make sure dalam 5 tahun, katalah 5 tahun, 10 tahun, semua sekolah lain tutup. Dari itu kita akan ke depan untuk give a good path to our kids. Jadi sekarang saya minta Tun as a negarawan and bagaimana move on kalau kita follow this. Saya kata kita kena buat, bukan wishy-washy and then political parties guna untuk dapat undi itu ini. Just semua parti politik tak kira bangsa follow this national path. Terima kasih Tun. Terima kasih. Kita pilih demokrasi. Demokrasi bermakna yang akan memerintah ialah yang dipilih oleh rakyat. Jadi untuk mendapat sokongan daripada rakyat, kita perlu sedar akan kehendak mereka. Kalau kita buat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh mereka ataupun ditolak oleh mereka, kita akan kalah, tak dapat diri kerajaan dan matlamat yang kita telah kemukakan itu tidak akan tercapai. Jadi dalam demokrasi kita terkongkong oleh rakyat. Kerana rakyat yang menentukan siapa yang akan memerintah, dan kalau kita buat sesuatu yang tidak disukai oleh rakyat, kita tidak akan jadi pemerintah, dan bila kita tak jadi pemerintah, kita tak dapat lakukan apa juga yang kita janjikan. Kita dapati bahawa di Malaysia, walaupun majoriti penduduk Malaysia ini Melayu, katanya sampai 70%, tetapi 70% itu terbahagi kepada 4-5 parti. Masing-masing kecil-kecil belaka. Tak dapat sokongan daripada 70%. Kalau kita dapat sokongan daripada 70% orang Melayu, maka kita tak takut dijatuhkan. Tetapi kita tak dapat 70%, kita dapat 30-20%, kerana dibahagi-bahagikan sokongan rakyat Melayu ini antara 4-5 parti. Jadi kita sengaja melemahkan diri kita. Di zaman dahulu, di waktu mana orang Melayu mempunyai hanya satu parti saja, mereka berjaya melawan dengan British dan mereka menang. Tetapi bila berpecah macam ini, mereka tidak dapat laksanakan kehendak orang Melayu. Mereka akan bermusuh sesama mereka. Dan dalam pemusuhan itu, mereka bergantung kepada bukan Melayu menangan. Sedikit sebanyak mereka terhutang budi kepada bukan Melayu. Dan ini menjejaskan keupayaan mereka untuk laksanakan apa yang dijanji oleh orang, apa yang dikehendaki oleh orang Melayu. Ini yang jadi masalah. Kalau kita dapati orang Melayu semua bersatu, 70% sokong satu parti, dia jadi begitu kuat, dia tak takut jatuh, maka apa yang dicadangkan boleh dilakukan. Tetapi kita tak dapat 70%. Sekarang ini nak dapat 30% pun susah. Dan kadang-kadang kita begitu bergantung kepada undi bukan Melayu, sehingga kita terpaksa akur kepada kehendak mereka. Itu yang ada sekarang ini. Sebab itu kebanyakan negara demokrasi yang berjaya mempunyai 2 buah parti saja. Adalah parti kecil-kecil ada, tapi 2 buah parti yang terbesar. Seperti di UK terdapat konservatif dan Labour. Pada masa dulu konservatif dengan liberal. Tetapi sekarang ini tinggal Labour saja. Dua parti. Di perlawanan ialah antara 2 buah parti. Sudah tentu satu daripada parti itu akan dapat lebih daripada 50%. Di Amerika juga demikian. Antara ini Republican dengan Demokrat, 2 buah parti, mereka dapat tentukan
mana-mana satu daripada mereka menjadi kerajaan. Tetapi mereka tidak takut jatuh kerana mereka tidak ada masalah perkauman umpamanya. Tapi di Malaysia ini perkauman memainkan peranan yang besar dalam politik. Kita boleh kata, janganlah kira kaum. Sama ada kita kira kaum maupun tidak, rakyat memikir sebagai kaum. Mereka hendak kaum mereka diwakili oleh orang yang terdiri daripada kaum mereka. Jadi the fact of race ini, perkauman ini di Malaysia tidak akan tidak boleh diketepikan oleh ahli politik jika mereka ingin mendapat kemenangan. So inilah sebabnya yang kita tidak dapat mengadakan kerajaan yang kuat. Malangnya juga kita dapati yang dipilih menjadi kerajaan bukan selalunya jujur. Mereka nak jadi kerajaan kerana kepentingan diri. Itu tujuan mereka. Dan walaupun kita tunjuk dengan jelas orang ini adalah pencuri, penyangak, penyamun, masih cium tangan lagi dan masih sokong lagi. Itu yang menyebabkan kita lemah dan berpecah. Jadi kalau kita nak jayakan apa juga cadangan berkenaan dengan pelajaran dalam berbagai bahasa ini, kita perlu tentukan ada kerajaan yang kuat, yang terdiri daripada puak nasionalis. Mereka yang sayang kepada negara dan utamakan negara dan bukan utamakan kepentingan diri. Itulah masalah yang kita hadapi yang menyebabkan kita tak dapat laksanakan cadangan seperti sekolah wawasan. Sekolah wawasan itu hanya mengadakan satu kampus dan tiga jenis sekolah. Sekurang-kurangnya penuntut dapat bermain bersama, dapat jadi masuk dalam assembly. Pagi-pagi bila ada assembly, mereka akan bersama mendengar tajuk yang sama. Itu sebagai permulaan. Dan kalau kita dapati sekolah-sekolah kebangsaan ini begitu baik, saya yakin kalau mereka begitu baik, orang Cina pun akan pergi kepada sekolah kebangsaan. Hari ini pun ada. Kalau kita dengar ahli-ahli wakil-wakil rakyat dalam parlimen yang terdiri daripada orang Cina, orang India, mereka fasih dalam bahasa Melayu. Mereka fasih kerana ada kepentingan. Bagi orang tak ada kepentingan, mereka akan bergerak dalam bidang ekonomi umpamanya. Yang mana bahasa yang penting ialah bahasa Inggeris, maka mereka tidak akan pergi ke sekolah kebangsaan. Itu keadaan sekarang. Okey, terima kasih Tun. Sebelum meneruskan soalan-soalan lain, sekali lagi saya ingin ingatkanlah kalau boleh kita elak soalan-soalan yang berkaitan dengan parti. Kerana forum kita pada hari ini lebih menumpukan tentang politik yang lebih skop yang lebih luas, jauh dari sentimen kepartian, sebab kita nak merangkumkan semua orang Melayu sebagai yang kita sebut tadi politik Melayu. Okey, seterusnya. Okey, bismillah. Okey, silakan Tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syuaib Nuruddin daripada Parti Berjasa Malaysia. Saya ingin bertanya, pada pendapat Tun, apakah asas atau fundamental dalam kita membentuk naratif peradaban Melayu Islam? Sebab saya fikir asas ini perlu ada untuk kita menentukan hala tuju naratif. Tak kiralah kita bercerita berkaitan politik, ekonomi maupun pendidikan. So, saya mohon pandangan Tun. Terima kasih. Terima kasih. Kita nak dirikan kerajaan Melayu Islam, tetapi kena tambah satu lagi, Melayu Islam yang baik. Kalau Melayu Islam yang penyangak, saya ingat kita tak dapat apa nikmat pun.
Mereka tidak akan patuh kepada ajaran agama Islam ataupun kehendak orang Melayu. Mereka cuma akan tumpu kepada apa yang mereka dapat. Itu saja. Sebab itu kalau kita nak ada perpaduan Melayu, kalau perpaduan Melayu itu disertai bahkan dipimpin oleh seorang yang karakternya tidak baik, maka Melayu Islam akan rosak. Sebab itu kita terpaksa akui bahawa di kalangan Melayu Islam ini bukan semuanya yang baik. Banyak yang tak baik. Yang menjatuhkan kita ialah Melayu Islam. Umpamanya tanah reserve Melayu dijual kepada bukan Melayu. Yang terlibat ialah daripada office boy Melayu, kerani Melayu, pegawai Melayu, ahli politik Melayu, semua Melayu. Tapi dia jual kepada orang Cina. Dia buat kepada dia tidak mematuhi keperluan undang-undang. Mereka mengedepikan undang-undang dan berbuat benda yang salah dan dia merugikan orang Melayu. Walaupun tidak ada satu pun orang Cina yang terlibat dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh mereka. Belakang. Kalau ada daripada belakang. Okey, silakan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk, hadirin hadirat. Nama saya Lena Marzuki. Saya tidak mewakili mana-mana organisasi. Saya seorang penulis media sosial di Facebook. Kita memang tahu Tun sangat kritikal terhadap bangsa Melayu. Daripada Delima Melayu memang Tun cakap masalah Melayu ni datang daripada budayanya, daripada sikapnya sendiri. Dan masa Tun menjadi Perdana Menteri ke-7, Tun ada mengatakan yang Melayu ini kaumnya malas. Bila Tun mengatakan itu ramai yang defensif kaum kita. Terutamanya kalau bila kita ada Perdana Menteri yang mengatakan cash is king, king is rakyat. Jadi ramai yang defensif. Jadi soalan saya kepada Tun, adakah Tun rasa dengan mengkritik Melayu sebegitu akan dapat merubah Melayu atau ada cara lain untuk memastikan Melayu ini bertukar budayanya? Terima kasih. Ya. Buat beberapa lama saya tidak kritik Melayu. Saya cuma jelaskan masalah mereka. Dalam buku Malay Dilemma, saya perkenalkan masalah orang Melayu. Dan saya tidak kata mereka malas, saya tidak kata. Tetapi segala usaha yang kita buat untuk memperbaiki prestasi mereka tidak berjaya. Dan saya soal kepada diri saya, sama ada saya kenal pasti kelemahan ini benar ataupun tidak. Saya tertanya-tanya, kenapa Malaysia ini menerima pendatang daripada negara lain? 2 million orang Bangladesh datang sini. Jumlah orang asing yang ada di Malaysia dikatakan sampai 7 million. Apa sebab mereka datang ke Malaysia? Kerana ada peluang. Peluang itu terbuka kepada kita. Kita tak nak ambil peluang itu. Kita bagi kepada orang asing. Nak kata kita tak boleh. Saya ingat boleh. Dan saya buat ujian, mereka orang Melayu memang boleh. Ada yang kata kononnya gaji tak cukup. Ada syarikat-syarikat yang akan bagi gaji 2 kali ganda kalau orang Melayu dan cuma separuh saja kepada orang bukan Melayu. Masih juga orang Melayu tak kerja. Ada yang kerja. Saya dulu ada kedai roti. Saya ambil pekerja. Memanglah pilihan saya orang Melayu. Dia kerja 2 bulan, dia hilang. Ada yang kerja 2 hari, tak mai dah. Ada yang bila buat, kita buat kita minta ada kerja kosong dalam ni, 30 orang janji nak datang untuk interview, untuk ditemuduga. Tetapi yang hadir cuma 2 orang.
Ini semua kenyataan. Bukan saya buat-buat saja. Saya tanya banyak orang Melayu yang berniaga, yang berjaya dalam bidang perniagaan. Saya tanya, macam mana dengan orang Melayu? Kata saya terpaksa guna orang asing. Kenapa? Oh, masalah macam-macam. Macam-macam masalah. Jadi kalau kita tak kenal pasti di mana yang kita salah, kita tak boleh betulkan diri kita. Yang kita salah ialah kerana bukan tidak ada kebolehan, bukan tidak ada kecekapan, tetapi tidak nak buat. Kalau nak buat bangunan pencakar langit, tinggi, takut jatuh. Orang duk kerja banyak tak jatuh pun. Macam-macam. Ada satu kedai mamak lah. Dia tanya, tak boleh ambil orang Melayu. Kita ambil orang Melayu tapi tak tahan lama. Cuma 2 bulan saja. Kenapa? Dia cakap berjalan dalam restoran ni cukup jauh. Nak pergi daripada kitchen nak pergi ke meja jauh. Kata dia orang sama dengan berjalan daripada Kuala Lumpur sampai sampai Johor Bahru. Sebab itu dia berhenti kerja. Jadi saya nak salah kat siapa? Saya kata, ini okeylah. Tak apalah. Kita naik gaji. Naik gaji pun tak. Gaji dah naik dah. Dulu gaji kita pekerja biasanya RM12 sebulan. RM12. Satu hari 30 sen. Dulu ada juga yang kerja. Dan sebab itu datanglah orang asing datang. Sekarang ini dia jadi warga negara kita. Kalau 7 million orang asing ni jadi warga negara kita, dan mereka akan tuntut kerana mereka sudah kahwin dengan anak kita. Mereka tuntut jadi warga negara. Jumlah orang Melayu akan berkurangan. Itu yang akan berlaku. Jadi kalau saya tak tunjuk benda yang benar, saya ketepikan yang benar tapi kita buat bagi nampak elok, saya ingat kita tidak akan sedar selama-lamanya. Dan kita tak dapat atasi masalah ini. Saya akui bahawa ramai juga anak Melayu sekarang ini yang muda, yang berjaya. Apabila saja mereka memasuk, saya jumpa dengan seorang construction company, Malay punya construction company. Dia berjaya, dia buat betul, tapi soal masalah keuangan. Masalah keuangan selalu menghantui mereka kerana bank tak suka bagi hutang kepada orang Melayu. Pasal ada yang hutang tapi tak mau bayar. Bila orang Melayu satu orang tak mau bayar, yang lain semua kena juga. Itu jadi masalah kita. Tapi kita tak mau sebutnya itu. Kadang-kadang pengurusan keuangan syarikat tak boleh diserah kepada Melayu. Dia nampak duit, tak apalah ambil sikit. Ini semua berlaku. Ini benar apa yang saya kata ini. Kita tak suka nak dengar. Tetapi kalau kita tak betulkan diri kita, sampai bila pun hapuskan sekolah Cina, halau orang Cina keluar daripada Malaysia, apa jadi kepada kita? Okey, ada soalan lagi. Tapi sebelum tu tuan-tuan, saya ada dapat terima juga, rupanya kita ada live stream. Jadi ada yang WhatsApp ataupun mesej saya tak kenal. Soalan Tun, nanti kita share dengan soalan lain lah. Dia tanya, naratif politik Melayu ni, apabila Melayu kuat, Melayu jadi kerajaan, adakah ini akan memberi ancaman kepada kaum lain? Adakah keadilan akan berlaku jika Melayu menguasai kembali seperti mana zaman Tun dulu? Itu soalan dia. Sebelum tu nanti kita pergi kepada Datuk. Ya, saya ni berpengalaman hidup di zaman British, di zaman Jepun, di zaman Siam, di zaman British military government dan juga di zaman kita merdeka. Kalau kita buat bandingan antara pemerintahan British dengan pemerintahan Melayu, iaitu bila kita merdeka, pemerintah didominasi oleh orang Melayu.
itulah masanya yang orang bukan Melayu berjaya. Kerana di zaman British sekat semua orang tempatan daripada berniaga. Supply kepada kerajaan mesti dibuat melalui agensi British yang dikenali sebagai Crown Agent. Orang Cina tak boleh masuk. Kalau nak buka ladang, orang Cina kalau minta tak boleh dapat tanah. Tapi orang British dapat 25,000 ekar tanah. RM5 satu ekar. Kalau nak buat perniagaan yang besar, kontrak yang besar, semuanya untuk British. Tetapi apabila kita merdeka dan orang Melayu memerintah, kita hapuskan semua dasar British dan kita buka negara kita kepada siapa saja. Tetapi bila kita buka, orang Melayu tak ada kemampuan untuk menikmati liberal polisi kerajaan Melayu. Yang boleh, yang menggunakan peluang baru kerana kita hapuskan dasar British ialah orang Cina. Orang India pun ada juga tapi tak ramailah. Tapi orang Cina kerana mereka nampak peluang di bawah kerajaan Melayu, mereka lebih bebas berniaga, berusaha dan sebagainya. Dan kalau kita trace back company Cina yang besar-besar seperti Berjaya, seperti Jeffrey Chia dan orang ni, semua orang ini maju apabila kita merdeka. Zaman British memerintah, mereka tak boleh maju. Pasal British tak bagi bank, tak bagi langsung kepada orang Cina. Bank di zaman British ialah Chartered Bank, HSBC, Mercantile Bank. Orang Cina minta tak dapat. Ada cuma overseas Chinese, itu Singapore. Tapi di sini orang Cina minta tak adalah Ban Henry Bank, tapi kecil-kecil. Bila kita merdeka, in the first 2 weeks of independence, orang Cina minta lesen bank dan kita bagi kepada mereka 2 lesen bank, Malayan Banking, UMBC. Jadi nak kata orang Melayu pemerintah sebagai pemerintah ini zalim kepada orang lain, tak ada. Tak benar sama sekali. The fact doesn't show this. Tetapi malangnya, orang Melayu sendiri tak dapat buat comparison antara British dengan pemerintahan Melayu. Kerana saya tak tahulah bernasib baik, saya dalam zaman British pun saya lihat dan saya lihat juga apa yang berlaku di zaman orang Melayu memerintah Malaysia. Okay, terima kasih. Datuk Sirajuddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia Ahmad Berbahagia Tun. Saya cuba balik semula kepada tajuk perbincangan itu, naratif politik Melayu. Dan apa yang Tun sebut tadi ialah, yang saya masih ingat ialah bahawa apa juga naratif yang kita dapat ataupun kita usahakan, kita laungkan, tidak akan membuat makna banyak selagi kita tidak menjadi kerajaan yang memerintah. Jadi kita perlu pastikan bahawa PRU 15 yang akan datang, kerajaan yang dibentuk mestilah kerajaan yang benar-benar menjadi kerajaan yang Melayunya. Ataupun yang saya selalu sebut sebagai kerajaan yang dominan peribumi, PDP. Konsep yang saya daripada Pertubuhan Gerakan, kami gunakan PDP sebagai itu. Jadi dalam kata itu menyebut bahawa dalam sistem demokrasi yang ada hari ini, masyarakat Melayu berpecah kepada 7-8 parti. Dalam masa tidak berapa jauh kepada PRU 15 ini, apa gagasan Tun memastikan bahawa kita ni dapat bersatu supaya PDP itu akan tercapai lepas PRU 15? Terima kasih Tun. Kita dengar banyak berkenaan dengan ramai daripada rakyat bosan dengan politik. Bosan dengan orang politik. Mereka ini tak ada lain naik turun cari duit saja. Jadi mereka membuat keputusan tidak akan menyertai pilihan raya. Tidak akan mengundi. Apabila kita tak mengundi, yang mengundi ialah puak yang jahat ini. Yang mengundi kerana diberi duit. Jadi orang inilah yang akan menjadi pemerintah. Ya, mereka Melayu dan Islam.
Tetapi Melayu dan Islam seperti yang saya kata, ada Melayu Islam yang tak baik, ada Melayu Islam yang baik. Sebenarnya pemerintahan dulu diketuai, didominasi oleh satu parti, iaitu Parti UMNO. Tapi apabila pemimpin Parti UMNO ini sudah lupa daratan dan mereka nampak kuasa itu boleh memperkayakan diri mereka, dan mereka berpendapat bahawa tak perlu kita berkhidmat untuk rakyat. Yang perlu ialah kita bagi wang kepada mereka. Maka itulah yang dilakukan oleh Melayu Islam yang jahat. Kalau kita pilih yang jahat, kita dapat hasil yang semacam itulah. Sebab itu orang yang bosan dengan politik mesti keluar dan pilih yang baik. Apakah ada yang baik? Mungkin ramai kata kita tak tahu yang baik. Tetapi kita tahu yang jahat. Kita tahu siapa jahat. Ada kes dalam mahkamah macam-macam. Jangan pilihlah orang itu. Kita tak pilih orang itu. Kalau kita tak pilih orang itu, kita pilih orang lain. Besar kemungkinan yang kita pilih itu bukanlah daripada jenis yang jahat. Mungkin mereka ini baru dan tidak berkecimpung dalam bidang politik ramai daripada dulu, tetapi mereka tidak terlibat dengan jenayah yang kita lihat sekarang. Jadi kalau kita tak pilih yang buruk, tapi kita juga mengundi, besar kemungkinan kita undi kepada yang bukan buruk, yang tak buruk, ataupun tak buruk lagi lah. Bila dah jadi berkuasa, kadang-kadang dia jadi lain. Pasal bila dapat kuasa tu seronok juga. Jadi, saya berpendapat bahawa di Malaysia masih ada ramai yang menolak rasuah, yang menolak segala jenayah yang dilakukan oleh orang politik. Mereka sedar dan mereka tahu, tetapi kalau mereka enggan menggunakan kuasa undi mereka, maka yang akan menang, yang akan diri kerajaan ialah puak yang jahat ini, yang menang kerana memberi sogok wang kepada pengundi. Dalam pilihan raya di Johor umpamanya, bila ditanya, bolehkah sokong kami? Nak bagi berapa? Itu jawapannya. Nak bagi berapa? Saya tak sebut parti. Okey, sebelum ini dah menunggu lama tadi, bagi laluan dulu. Silakan Tuan. Assalamualaikum Tuan. Saya Hasan Basri daripada Pertubuhan Ikram Malaysia. Saya nak tanya Tuan berkenaan dengan apakah faktor Islam yang boleh menyatukan orang Melayu di negara kita ini, sama ada jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek pilihan raya akan dekat lah. Jangka panjang, Tuan ada menyebut tadi, dan kalau boleh saya rekod juga, Tuan adalah sebenarnya model kepada pemimpin Islam, bukan di negara kita saja atau rantau, malah negara Arab mengiktiraf kepimpinan Tuan. Jadi saya nak tanya apa formula Tuan sumbangan Islam di dalam perpaduan Melayu. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Masalah yang menimpa orang Islam ini tidak terhad kepada orang Melayu saja. Orang Arab pun macam itu juga. Dan saya kaji kenapa nasib yang buruk ini menimpa orang Islam. Dan kalau kita baca Quran dalam bahasa Arab, kita tak faham. Adalah yang faham adalah, tapi kebanyakan daripada kita boleh hafal Quran pun, boleh berlagu, tetapi tak faham. Panduan tak bermakna kalau kita tak faham panduan yang diberi. Sebab itu saya terpaksa baca dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan saya dapati bahawa orang Islam tidak ikut ajaran Islam sama sekali. Tidak ikut. Umpamanya dikatakan orang Islam itu bersaudara, tapi kita tak bersaudara. Dilarang kita membunuh, kita bunuh. Dilarang kita membunuh orang Islam, ada yang bunuh orang Islam. Disuruh kita beramanah, kita tak beramanah.
dan kita mungkir janji. Semua yang ada dalam Quran itu baik-baik belaka. Saya kenal pasti banyak dan saya pun keluar jugalah buku saya. Saya bukan ulama, tapi saya baca Quran, saya nampak banyak panduan yang baik dalam Quran. Tapi saya juga dapati mereka tidak ikut. Bila kita tak ikut, itulah sebabnya yang kita nasib kita tidak baik. Kalau kita ikut, saya yakin kita baik. Just imagine, kalau kita pergi kepada orang Melayu, kita bagi pinjam duit kepada dia. Dia berhempas pulas membayar balik. Jadi kita percaya kepada orang Melayu. Dalam Quran disuruh kita tunai janji. Tapi kita tak tunai janji. Banyak lagi lah ajaran Islam yang kita tidak amalkan sama sekali. Yang kita amal ialah semayang, puasa, zakat, kerja haji, mengucap. Itu kita buat. Pasal kita duk nampak takut api neraka. Ya, kita takut yang tu. Di dunia nak takut apa? Habis-habis sangat dihantar kita pergi jail. Lepas keluar jail, kita buat lagi. Ya? Itu pendapat ramai daripada kita. Saya penuh keyakinan. Kalau kita patuh kepada ajaran Islam, nescaya kita akan berjaya di dunia ini dan juga di akhirat. Okey, terima kasih Tun. Ada satu lagi soalan Tun. Halo Tun. Nama saya Said Amin. Ni kita sekarang at the crossroad actually. And the crossroad is very clear. Either one way or the other way. Islam or secular liberalism. I think kita patut buat statement dari leadership Islam. Which way kita nak hala tuju kita? Apa pendapat tu? Ya, kita ada pilihan lah antara secular system dengan Islamic system. Tetapi kita tak perlu buat pilihan. Dalam Islamic system, the way of life, ad-din, the way of life of Muslim, dia cukup baik dan sesuai dengan secular system. Banyak. Kalau kita nak kata bukanlah secular system kata bila hutang kena bayar balik. Dalam Islam pun dia kata macam itu juga. Tak payah pilih. Jadi saya berpendapat bahawa kalau kita betul-betul mengikut agama Islam, tak ada problem. Tak ada problem. Orang akan percaya kepada kita. Kalau dengan orang Islam, kalau berniaga, percayalah kita akan ikut cara-cara yang terbaik mungkin. Dan dalam sistem sekular pun ada juga sistem yang baik, tapi ada juga sistem yang tak baik. Di antara Islam dengan sekular ini, kita tumpukan kepada ajaran Islam, the way of life of a Muslim, dan saya yakin kita akan berjaya. Dalam apa juga, termasuk benda-benda moden, macam mana nak guna komunikasi. Komunikasi nowadays, kita dulu nak broadcast, kita kena ada satu bangunan besar dengan aerial macam-macam. Sekarang ni semua duduk dalam poket kita. Boleh broadcast, cakap dengan orang di New York. Dia tak ada larangan. Islam tidak melarang, kita boleh guna. Dan kita boleh guna untuk spread the good teachings of Islam. Tetapi ada orang yang nak guna untuk bad teaching. Itu bukan kerana Islam. Itu kerana kita buat pilihan. Jadi kita tak boleh nak blame agama. Kenapa kita gagal? Sebab kita gagal, saya yakin ialah kerana walaupun kita semayang, puasa, zakat dan lain-lain, tetapi lain-lain ajaran Islam itu kita ketepikan. Saya bagi satu contoh. Dalam Quran 43 ayat sebut, apabila kamu hukumlah dengan adil. The main thing is adil, justice.
Tetapi kita dapati orang semua kata, apabila kamu hukum, mesti ada 4 orang saksi. 4 orang saksi itu optional, bukan tetap. Ada kes dalam Quran yang tak ada 4 orang saksi. Cerita berkenaan Yusuf dan Zulaikha. Hanya kerana baju Yusuf koyak di belakang, itu diterima dalam Quran, diterima sebagai bukti yang mengejar ialah Zulaikha dan bukan. Jadi circumstantial evidence diterima dalam Quran. Tapi kita nak kata, kena ada 4 orang. Jadi satu orang kena rogol, dia tahu siapa rogol dia, tapi tak ada 4 orang saksi. Jadi dia didera, gunung buat laporan palsu, 80 kali rotan, tetapi orang yang rogol dia tu free. That's not justice. Tak ada justice yang mana yang jadi mangsa dihukum, yang menyebabkan berlaku bebas. Itu bukan justice. Kalau bukan justice, it's not Islamic. Okey, kita masih ada lagi sedikit masa. Tun dah beritahu ada ruang sikit lagi nak bertanya. Sebelum saya pergi pada tuan tu, saya nak tanya, kalau media pun ada satu soalan nak tanya di kalangan, tak ini soalan berkaitan dengan media. Okey, seterusnya silakan tuan di belakang untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT anugerahkan Ayahanda Tun sihat dan sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Cuma saya di sini ingin melihat pendapat. Minta perkenalkan diri dulu. Saya Haji Muhammad Sharif bin Purno, Presiden Malaysia. Saya mohon pandangan Ayahanda Tun ke atas kenyataan saya ini. Saya menyeru bangsa Melayu dan seluruh Muslim menolak mana-mana calon-calon politik yang bergabung dengan parti kafir pada masa PRU nanti. Supaya Melayu dan Muslim ini menguasai politik pusat dengan kuat. Saya nampak kekuatan Tun sendiri dan Tun sendiri ada aura untuk memimpin bangsa Melayu ini. Tapi mengharapkan supaya tiada gabungan dengan parti-parti kafir ini. Sekian, terima kasih Ayahanda Tun. Gabungan antara parti-parti kita orang Melayu ni tak bergabung langsung dengan parti-parti orang kafir ni. Adakah kita tak boleh kuat tanpa gabungan dengan parti-parti orang kafir ni? Tak perlu gabung dengan mereka. Tetapi kita perlu akui bahawa mereka juga mempunyai kuasa politik. Sebab itu dalam usaha kita nak dapat kemenangan, kita perlu bijak dalam tindakan kita. Kalau kita kata ini parti Melayu untuk orang Melayu saja dan kita tak peduli orang lain, mereka juga mempunyai kuasa. Dengan undi mereka boleh mengalahkan kita. Sebab itu ini parti Melayu yang utamakan masalah orang Melayu, tetapi orang lain perlu dia Melayu memerintah. Kita hapuskan dasar British dan dengan itu orang Cina pun sanggup sokong orang Melayu. Sejak kita merdeka, kerajaan kita tidak pernah 100% Melayu. Ia didominasi oleh Melayu, tetapi tidak 100% Melayu. Orang Cina ada tempat, orang Tamil ada tempat, orang Bajau, Muru, Dasar, semua ada tempat. Tetapi mengikut jumlah mereka lah. Jadi kalau mereka kecil, takkan dia nak jadi parti yang terbesar. Jadi kita orang Melayu, gunanya ada 70%. Tetapi kita yang melemahkan diri kita dengan memecah dan kita melemahkan diri kita apabila kita menang, kita tidak tunai janji. Janji kita untuk berkhidmat untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri. Tapi ada orang yang nampak jawatan yang mereka pegang itu memberi kuasa mereka kepada mereka
Dan kuasa itu disalahguna secara terbuka. Meminjam duit berbilion-bilion ringgit, lepas itu mencuri duit. Tetapi orang Melayu masih sokong. Bila kita kata, ini itu tak betul, itu fitnah. Tetapi dia dihukum. Semua itu pun kita ketepikan kerana kita pilih orang kita. Tak boleh. Bukan saja kerana Melayu, bukan saja kerana Islam, tetapi kerana budi bahasa juga perlu diambil kira. Okey, terima kasih Tun. Majlis, kita boleh beri satu soalan lagi jika ada, terakhir. Oh, banyak juga. Puan, minta Puan. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu teruja sekali sebenarnya bertemu dengan Tun. Saya Dr. Kalina Khalili, penceramah bebas. Pernah bekerja di Alice Smith School, Seri Kembangan dan Jalan Bellamy. Soalan saya untuk Tun berkaitan dengan pendidikan kerana saya sendiri menjadi pendidik sementara pengajian Islam untuk golongan elit di sekolah Alice Smith yang bukanlah suatu sekolah sekolah internasional biasa. Malahan bagi saya labelkan sebagai sekolah penjajah kerana telah ditubuhkan sejak 1946 lagi untuk para kolonialis ketika itu dan sehingga kini masih dipenuhi oleh golongan elit. Jadi soalan saya tentang pendidikan sekolah kebangsaan, apakah yang menyebabkan kita tidak dapat mencedok terus pendidikan yang diberi pada pendidikan internasional antarabangsa, sedangkan kita ada berbagai tenaga pengajar yang berkualiti dan dapat pendidikan di dalam dan di luar negara. Seperti saya sendiri yang mendapat pendidikan di University Ivy League Columbia University dan juga saya menamatkan pengajian PhD saya di UTM, saya boleh memilih untuk menjadi seorang pensyarah ataupun seorang guru. Saya mengambil beberapa tahun untuk mendidik anak-anak di Alice Smith School dan saya dapati ada jurang besar di antara sistem tersebut dan sistem kebangsaan, juga dalam penguasaan bahasa Malaysia golongan atasan dan juga cara hidup yang tidak bersama-sama dengan golongan Melayu yang lain. Jadi soalan saya, bagaimanakah insentif-insentif yang harus diberikan kepada golongan atasan yang saya yakin mahu hidup seperti orang biasa walaupun dengan wang yang banyak dan cara hidup yang luxurious, tetapi mahu pergi ke teh tarik dan makan McDonald bersama kami semua. Jadi bagaimana untuk menyeimbangkan kesemuanya? Itu soalan saya untuk Tun. Terima kasih. Terima kasih. Yang mempengaruhi karakter anak kita ialah ibu bapa yang pertama dan pendidikan yang kedua. Ibu bapa sekarang ini nak didik anak sebenarnya lah kerana mereka kedua-dua pihak bekerja dan quality time untuk didik anak berkurangan. Lagipun keadaan sudah bertukar banyak dan cara-cara didikan itu kepada anak juga perlu dipertingkatkan supaya sesuai dengan keadaan iklim sekarang ini. Di sekolah juga begitu. Kita ada kurikulum. Kalau kurikulum itu tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Kita bercakap tadi tentang agama. Ramai yang bercakap berkenaan dengan ibadat-ibadat yang akan menentukan kedudukan kita di akhirat esok. Dan kita lupa sama sekali akan bahagian kita di dunia ini. Tak ada tekanan. Kerana guru itu belajar agama dan tidak faham tentang masalah-masalah kehidupan biasa. Jadi ini menjadi masalah kepada kita. Sebab itu kita perlu ada kurikulum yang terbaik dan latihan kepada guru-guru yang terbaik yang sesuai dengan keadaan iklim sekarang ini dan juga untuk masa depan. Kerana di masa depan peluang-peluang untuk kita maju ataupun tidak berbeza dengan di masa dahulu. Jadi kita kena ambil kira peluang-peluang ini
kenapa dianya wujud dan apakah ilmu yang sesuai dengan peluang-peluang itu. Kalau kita tidak belajar sesuai dengan melakukan, kita akan gagal. Kita tahu bahawa rata-rata orang Melayu miskin. Kenapa mereka miskin? Kerana mereka lebih akan kerja bergaji daripada berniaga dan mengadakan perusahaan. Kerja bergaji, tiap bulan dapat gaji, tetap. Bila pension, dapat pension, tetap. Jadi itu memudahkan kehidupan kita. Tak ada cabaran. Jadi kita dengan kerja bergaji ini, biasanya gaji kita tak boleh meningkat sehingga kita jadi milioner. Sebab itu kita akan niagaan dan perusahaan. Kita perlu ilmu yang lain. Dan ilmu ini bermula dengan bagaimana kita mengurus kekayaan kita, wang kita. Kalau kita tidak tahu macam mana menguruskan wang milik kita, kita tidak akan faham cara mengurus wang daripada perusahaan dan perniagaan kita. Saya dapati, saya dulu kerja di Pekan Rabu. Pekan Rabu. Dia tak ada pun apa nama cash, kotak untuk simpan cash. Ada gagar saya. Gagar yang digantung, dapat duit, masuk dalam gagar. Ada orang minta duit, seluk, ambil keluar, banyak mana tak tahu, tak pernah catat apa pun. Lepas itu dia tak tahu sama ada dia untung ke dia rugi. Itu tidak sesuai lagi di zaman sekarang ini. Apa juga yang kita lakukan mesti dicatat dan disimpan supaya kita faham apa yang kita lakukan itu baik atau tidak. Tetapi tidak ada usaha untuk merekod apa yang kita lakukan. Sebaliknya, kalau kita faham pentingnya rekod, kita rekod duit yang masuk dan kita rekod barang yang keluar ataupun duit yang keluar. Barulah kita boleh tahu the cost of doing business. Ya, nilai perniagaan kita itu kita tahu. Barulah kita tahu sama ada kita untung ataupun kita rugi. Penanam padi umpamanya tidak pernah rekod apapun. Bila ditanya tahun ini dapat berapa? Oh, RM10,000. Dia tanya kos berapa? Kos tak tahu. Jadi dia tak rekod kos baja, kos labor, kos jentera, semua tak kira. Yang dia dapat RM10,000 itu ialah hasil daripada jualan tanpa mengurangkan dan tanpa mengambil kira cost of getting that 10,000. Jadi sampai bila pun kalau kita hidup begini, kita tak boleh berjaya. Sebab itu dalam bidang pelajaran, satu daripada ilmu yang perlu diajar awal-awal lagi, di masa umur 3 tahun, bagi tahu tentang jual beli, duit, macam mana nak urus duit dan kenapa kita perlu catat keuangan yang ada kepada kita dan perbelanjaan kita. Kalau nak tengok di sekolah-sekolah di Jepun umpamanya, umur 3 tahun mereka sudah mengajar anak mereka tentang macam mana nak manage, macam mana nak urus sesuatu. Kita juga perlu buat demikian. Sebab itu saya perkenalkan dasar pandang ke timur. Bukan kerana nak ada foreign direct investment. Itu baik. Tetapi yang lebih penting ialah kita belajar daripada Jepun bagaimana mereka boleh dapat kejayaan. Bahkan di Malaysia ini pun kita boleh belajar daripada orang Cina tentang cara-cara mereka. Tetapi ini kita tidak lakukan. Okey, saya rasa sekian saja dialog kita pada hari ini. Tepukan untuk Tun.